Kuba menjadi terdesak kerana Trump sedang datang dengan dasar tekanan maksimum. Dan rejim komunis bertindak balas seperti mana rejim yang terdesak biasanya bertindak balas dengan cuba menukar ketakutan menjadi ancaman ketenteraan terhadap Amerika Syarikat. Pada hari Isnin, 18 Mei 2026, krisis semakin memuncak dengan maklumat bahawa Havana mempunyai lebih daripada 300 drone tentera dan sedang membincangkan penggunaan senjata-senjata ini terhadap pangkalan Amerika di Guantanamo, terhadap kapal-kapal Amerika Syarikat dan juga terhadap Key West di Florida. Masih belum ada serangan dan tiada kematian direkodkan setakat ini, tetapi isyaratnya adalah serius. Kuba tahu bahawa mereka telah kehilangan kekuatan, tahu bahawa mesin ketenteraan lamanya sudah berkarat dan tahu bahawa mereka tidak mampu berhadapan dengan Washington secara setara. Dan sebab itu, mereka cuba meniru taktik Rusia dan Iran bertaruh pada drone jarak jauh untuk menakutkan Rumah Putih. Trump melihat perkara ini sebagai satu provokasi langsung di halaman belakang Amerika dan tafsiran politiknya sangat tegas. Havana bukan sahaja sedang mempertahankan diri, malah sedang mengaktifkan senjata untuk cuba menghalang serangan baru Amerika daripada mara ke atas pemerintahan diktator Cuba. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda sebentar lagi, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat, mengikut piawaian kredibiliti Milson Alves. Trump tidak perlu mendarat di Havana untuk membuat rejim Kuba bergetar. Dia sampai melalui CIA, Jabatan Kehakiman, tekanan ekonomi, dan amaran jelas bahawa Cuba tidak boleh menjadi platform untuk Rusia, Iran, dan China hanya beberapa kilometer dari Florida. Pengarah CIA John Radcliffe berada di Kuba pada hari Kamis. Menurut Axios, beliau memberi amaran kepada pihak berkuasa tempatan agar tidak melakukan permusuhan. Frasa yang dikaitkan dengan pegawai CIA itu menunjukkan betapa pentingnya mesej tersebut. Hemisfera Barat tidak boleh menjadi taman permainan bagi musuh-musuh Amerika Syarikat. Apa yang Cuba sedang lakukan, menurut maklumat yang didedahkan adalah mudah tetapi berbahaya. Menyebarkan drone serangan dengan pelbagai keupayaan di lokasi strategik di pulau itu. Tuduhan tersebut ialah peralatan ini datang dari Rusia dan Iran sejak 2023. Manakala pihak berkuasa Cuba dikatakan telah mendapatkan lebih banyak drone dan bahan ketenteraan Rusia pada bulan lalu. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keupayaan tindak balas terhadap Washington, bukan melalui kekuatan konvensional, tetapi melalui ancaman asimetrik, menggunakan drone sebagai alat untuk menakut-nakutkan. Pilihan menggunakan drone juga menunjukkan kelemahan. Kuba tidak muncul sebagai kuasa tentera moden. Laporan itu sendiri yang dipetik oleh pihak berkuasa Cuba menunjukkan bahawa tiada sesiapa di Washington yang bimbang tentang pesawat pejuang Cuba kerana tidak jelas sama ada Cuba mempunyai mana-mana pesawat pejuang yang masih boleh terbang. Oleh itu, rejim cuba mengimbangi kegagalan ketenteraan dengan menggunakan senjata yang murah, mudah alih dan sukar dikesan. Inilah logik kerajaan yang terdesak. Apabila tidak mampu berhadapan secara setara, mereka cuba mencipta risiko, ketakutan dan kos politik kepada pihak lawan. Pangkalan Guantanamo menjadi tumpuan krisis kerana ia terletak di dalam Cuba dan mewakili kehadiran tentera Amerika yang paling sensitif di pulau itu. Jika rejim Kuba benar-benar membincangkan serangan terhadap Guantanamo, seperti yang dikatakan oleh Axios, Rumah Putih tidak boleh menganggapnya sebagai gertakan biasa. Guantanamo bukanlah simbol yang jauh. Ia adalah struktur ketenteraan aktif Amerika Syarikat dengan nilai politik, strategik, dan psikologi. Serangan di situ akan dibaca di Washington sebagai pencerobohan secara langsung. Key West, ia juga disebut kerana ia terletak berhampiran dengan Havana. Jarak yang dekat mengubah segalanya. Drone jarak jauh tidak perlu merentasi lautan atau menembusi pertahanan yang mendalam selama berjam-jam. Ia akan berlepas dari sebuah pulau yang terletak betul-betul bersebelahan dengan wilayah Amerika. Sebab itu, reaksi Donald Trump cenderung untuk menjadi tegas. Ini bukan sekadar cuba bercakap menentang Washington, tetapi rejim bermusuhan yang cuba meletakkan keupayaan ofensif berhampiran dengan penduduk Amerika dan juga Angkatan Tentera Amerika Syarikat. Havana bertindak balas dengan menuduh Washington mencipta kes palsu untuk membenarkan sekatan dan kemungkinan campur tangan ketenteraan. Menteri Luar Bruno Rodriguez berkata bahawa Cuba tidak mengancam atau menginginkan peperangan dan menyatakan bahawa pulau itu sedang bersiap sedia untuk menghadapi pencerobohan luar sebagai langkah mempertahankan diri yang sah. Tetapi jawapan itu tidak menangkis isu utama.
Menurut Reuters, Rodriguez tidak menyebut secara jelas dakwaan mengenai drone. Kelompokan ini memastikan tekanan itu terus berlanjutan. Rumah Putih memandang Kuba sebagai sebahagian daripada papan catur yang lebih besar. Amaran itu bukan hanya melibatkan Havana. Laporan yang disebut oleh Axios menyebut tentang penasehat tentara Iran di ibu negara Kuba, kemudahan perisikan Rusia dan Cina untuk mengumpul isyarat, serta minat Kuba untuk belajar bagaimana Iran menahan tekanan ketenteraan Amerika. Tafsiran politik di Washington adalah berat. Cuba dikatakan, Cuba menjadi pangkalan kecil bagi musuh-musuh Amerika Syarikat di Caribbean. Kehadiran Iran mengubah nada krisis kerana drone telah menjadi salah satu senjata yang paling banyak digunakan dalam konflik terkini. Iran telah menunjukkan bagaimana peralatan yang agak murah boleh menyerang pangkalan, kapal, lapangan terbang, dan infrastruktur. Jika cuba-cuba meniru logik ini, rejim itu bukan sahaja membeli senjata, ia juga membeli kaedah. Ia sedang mengkaji satu cara untuk mencederakan Amerika Syarikat tanpa memerlukan angkatan udara moden. Perincian yang paling mengejutkan ialah pihak berkuasa Amerika tidak mengatakan bahawa serangan Kuba akan berlaku dalam masa terdekat. Itu penting. Washington tidak mengumumkan bahawa Havana akan menyerang esok. Apa yang berlaku ialah perbincangan ketenteraan mengenai rancangan sekiranya hubungan semakin merosot. Tetapi bagi Trump, menunggu ancaman menjadi serangan bermakna menyerahkan inisiatif kepada rejim Kuba. Doktrin politik beliau sentiasa menekan sebelum masalah itu menjadi lebih besar. Jabatan Kehakiman juga sedang menyediakan satu lagi tindakan tegas. Satu tuduhan terhadap Raul Castro atas penembakan jatuh dua pesawat kumpulan kemanusiaan Brothers to the Rescue pada tahun 1996. Reuters melaporkan bahawa sumber dari Jabatan Kehakiman berkata mereka berhasrat untuk meneruskan tuduhan tersebut. Dan Axios menyatakan bahawa ia mungkin akan didedahkan pada minggu ini. Ini meletakkan kepimpinan lama Cuba sekali lagi menjadi sasaran langsung Washington. Perkara undang-undang ini bukanlah perkara kecil. Ia menunjukkan bahawa Trump sedang mengetatkan kawalan melalui pelbagai saluran pada masa yang sama. Di satu pihak, perisikan menunjukkan penggunaan drone dan hubungan dengan pihak lawan luar. Di pihak lain, Jabatan Kehakiman menyasarkan tanggungjawab sejarah elit kastrista. Di tengah-tengah, sekatan mungkin akan bertambah. Gabungan ini jelas. Cuba bukan sahaja berdepan dengan satu berita buruk. Ia sedang menghadapi satu serangan politik yang menyeluruh. Krisis ini juga mendedahkan ketakutan sebenar rejim Kuba. Havana telah menyaksikan kejatuhan sekutu-sekutunya, melihat Washington memperketatkan tindakan terhadap kerajaan-kerajaan yang bermusuhan, dan memahami bahawa tempoh impunity serantau semakin singkat. Oleh itu, mereka cuba kelihatan berbahaya. Masalahnya ialah, kelihatan berbahaya berhampiran Florida mungkin merupakan kesilapan yang memberikan Trump alasan yang dia perlukan untuk mengetatkan lagi tindakan. Dan disinilah ketegangan semakin memuncak. Jika drone-drone itu tersebar di seluruh pulau, tindak balas Amerika Syarikat mungkin akan datang sebelum sebarang letupan berlaku. Ia boleh datang dalam bentuk sekatan keuangan, operasi risikan, pengukuhan ketenteraan di Guantanamo, atau tekanan awam terhadap kepimpinan tertinggi Kuba. Jika Rumah Putih mengesahkan maklumat risikan baharu, tekanan itu mungkin akan beralih daripada sekadar ucapan kepada tindakan yang lebih konkret. Guantanamo dijangka akan diawasi dengan lebih ketat. Kapal-kapal Amerika di sekitarnya mungkin akan mendapat perhatian lebih, dan Key West akan menjadi tumpuan politik kerana kedekatannya dengan Havana. Trump kini mempunyai naratif yang kuat. Cuba bukan sekadar sebuah kediktatoran yang gagal di Caribbean. Ia mungkin sebuah pangkalan bersenjata bagi pihak lawan Amerika Syarikat di pintu masuk Florida. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya Anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves Global.